Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Humaid Abdurrahman bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu, kata dia, ista'mala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan min al-Azdi yuqalu lahu ibnul Lutaybiyah ala sadaqah, falamma qadima qala hadha lakum wa hadha uhdiya ilayya. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا، والله لا يأخذ أحد منكم والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحد منكم لقي الله يحمل بعيرا له رعاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم hal ballagtu, atau kama qala, hadis sahih muttafaqun alaih. Seorang sahabat Nabi, nama dia Abdurrahman bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ataupun lebih dikenal dia dengan nama Abu Humaid. Dia menceritakan, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menugaskan seorang laki-laki daripada keturunan Al-Azdi. Nabi sallallahu alaihi wasallam lantik satu orang laki-laki, dia ni daripada keturunan Al-Azdi, nama keturunan dia. Nabi lantik dia untuk nak kutip duit zakat. Dia ni, laki-laki ni, yuqalu lahu ibnu Lutaybiyah. Dia juga dipanggil orang dengan nama Ibnu Lutaybiyah. Falamma qadima, bila dia pergi kutip zakat, dia balik mai jumpa Nabi SAW. Faqala, dia kata ke Nabi, hadza lakum wa hadza uhdiya ilayya.
Nabi lantik dia kerja kutip zakat. Bila dia dah kutip-kutip zakat semua, dia balik mai dekat Nabi. Sebahagian dia bagi dekat Nabi. Dia kata, yang ni duit zakat yang aku kutip. Hak ni dia kata orang hadiah kat aku. Duit kutipan zakat tu dia balik mai dekat Nabi, dia bahagi dua. Sebahagian dia kata hak ni duit zakat, orang bayar zakat. Hak ni untuk kamu, dia bagi ke Nabi. Sebahagian lagi dia kata hak ni uhdiya ilayya, orang hadiah kat aku. Hak ni. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-minbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dengar macam tu, Nabi terus bangkit berdiri naik atas mimbar. Fahamidallah. Nabi biasalah sebelum dia mula bercakap, dia akan mulakan dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Itu biasa bagi Nabi. Nabi nak mula bercakap apa pun dia mula dengan puji-pujian pada Allah. Wa athna alaih, Nabi puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Lepas Nabi kata alhamdulillah wa bihi nasta'in semua, asyhadu an la ilaha illallah semua, Nabi kata amma ba'du. Nabi kata ada pun selepas daripada itu, Nabi kata fa inni asta'milu ar-rajula minkum 'ala al-'amali mimma wallalillah. Nabi kata sesungguhnya aku telah lantik satu orang laki-laki, dan dia ni aku suruh dia buat satu kerja, yang kerja tu sebenarnya Allah suruh aku. Nabi kata Allah suruh Nabi kutip zakat. Tapi manusia ramai, mana mungkin Nabi nak kutip semua zakat. Maka Nabi lantik pula orang lain untuk kerja tolong kutip zakat macam yang Tuhan suruh. Fayati fayaqul hadza lakum wa hadza hadiyatun uhdiyat li. Tiba-tiba orang yang aku lantik ni pergi kutip zakat semua, bawa balik duit zakat mai depan aku. Tiba-tiba dia kata dekat aku, yang ni duit zakat, dan manakala hak sebahagian lagi orang hadiah kat aku. Afala jalasa fi baiti abih aw ummih hatta ta'tiyahu hadiyatuh. Nabi kata kalaulah sekiranya dia ni orang yang aku lantik suruh pergi kutip zakat ni, kalaulah sekiranya dia ni duduk di rumah pak dia, duduk di rumah mak dia, agak-agak hampa ada orang nak bagi hadiah kat dia. Nabi tanya macam tu. Wallahi la ya'khudhu ahadun minkum syai'an bighairi haqqih illa laqiyallah yahmiluhu yawmal qiyamah. Atas mimbar Nabi kata, demi Allah, tidaklah satu orang yang ambil sesuatu yang sebenarnya bukan hak dia, melainkan hari kiamat esok dia akan jumpa Allah dalam keadaan dia duk galah benda hak dia ambil. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis ni dia nak beritahu dekat kita, Nabi nak beritahu kat kita, kita kalau ada satu kerja kita tu kerja yang ada kuasa, waktu kita duduk jalan kerja kita tu orang ada bagi apa-apa kat kita, maka pemberian yang orang bagi dekat kita tu kalau kita ambil, dia adalah syubhat. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan jadi pihak enforcement, pihak penguat kuasa, nak pergi cek satu kedai makan. Bila sampai di situ, cek juga. Lepas tu kedai makan tu bagi makan free. Maksudnya Nabi nak kata, agak-agak hang kalau sekiranya hang ni bukan enforcement, hang pergi kedai tu ada daripada nak bagi makan free. Itu maksudnya. Kalau tidak kerana kamu ni pegawai penguat kuasa, agak-agaknya kalau kamu pergi kedai makan tu ada dia nak bagi makan free. Tak ada pasal. Dia jamu kamu makan tu bukan tujuan dia nak rasuah, tapi pasti jawatan kamu tu, maka dia jamu kamu makan. Walaupun dia kata dia ikhlas, dia nak jamu makan, dia nak buat kenduri, tapi cerita dia syubhat. Kalau bukan penguat kuasa, adakah dia nak bagi makan free? Itu persoalannya.
Kerana kamu ni ditugaskan untuk kutip zakat. Dengan kerana tu orang bagi hadiah sikit dekat kamu. Agak-agak kamu kalau kamu tidak kerja kutip zakat, ada orang nak bagi apa-apa kat kamu? Nabi kata gitu. Kadang-kadang pihak yang memberi ni, dia bukan nak bagi sangat, hati dia tak 100% nak bagi, tapi bagi bila supaya lain kali dia tak kacau kita. Walaupun kedai dia ikut peraturan elok, tak ada benda nak boleh sadik kesalahan, tapi supaya ke depan esok dia tak dikacau oleh penguasa ni. Jamu makan dia lah, bukan berapa duit jamu makan. Kalau sekiranya ada unsur yang begitu dalam hati kawan hak jamu makan ni, makanan itu sudah ada syubhat. Maka Nabi SAW sampai bersumpah, Nabi naik atas mimbar, Nabi kata, wallahi la ya'khudhu ahadun minkum syai'an bighairi haqqi illa laqiyallah yahmiluhu yawmal qiyamah. Demi Allah, Nabi kata, barang siapa yang ambil satu benda daripada orang bukan dengan jalan yang betul, esok di hari kiamat dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia duk pikul benda hak dia ambil ni. Fala a'rifanna ahadun minkum laqiyallah yahmilu ba'iran lahu ru'ah aw baqaratan laha khuwar aw syatan tay'at. Nabi SAW kata, kamu pasti akan tahu juga akibat dia di hari akhirat esok. Nabi kata, ni aku kata ni hampa tak nampak, tapi kiamat esok hampa tentu akan tengok benda yang aku kata ni. Akan ada di kalangan hampa semua ni menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan unta duk ragah atas belakang dia, dalam keadaan lembu duk ada atas belakang dia, dalam keadaan kambing duk ada atas belakang dia. Ikutlah benda apa hak dia terima atas dunia dulu, benda tu akan duk ragah atas belakang dia. Nabi kata, aku habanglah, hampa mungkin tak percaya, tapi hampa tengoklah di hari akhirat esok. Ini akibat yang akan menimpa orang yang terlibat dengan benda yang aku larang tadi. Summa rafa'a yadayhi hatta ru'iya bayadu ibtayhi. Kemudian Nabi SAW angkat dua tangan dia sehinggalah nampak putih dua ketiak dia. Ini sunnah nak tuan-tuan. Nabi dia bila doa, Nabi dia bila berdoa, dia akan angkat tangan dia sehingga tapak tangan mengiringi muka. Itu sunnah Nabi. Angkat tangan waktu doa tu dah sunnah dah. Kalau kita angkat rendah pun sunnah, dapat pahala. Tapi kalau angkat betul-betul macam Nabi, angkat dia mengiringi tapak tangan ke muka dia, itu sunnah lebih lagi. Nabi SAW bila berdoa, dia angkat tangan mengiringi muka dia sehingga nampak putih ketiak dia. Orang Arab jubah dia lengan besar. Bila dia angkat tangan tinggi ni, lengan ni lodeh turun sampai di siku ni nampak. Hatta ru'iyah, dia kata sehinggalah ternampak bayadu ibtaihi, putih dua ketiak Nabi SAW. Dalam doa itu faqala, Nabi kata, Allahumma hal ballaghtu, ya Allah, bukankah hal ini telah aku sampaikan kepada mereka ni semua? Nabi SAW dah lepas dia kata, dia pesan benda ni, dia doa dekat Tuhan, dia kata, ya Allah, tidakkah aku dah habaq benda ni dekat mereka ni? Kalau lepas ni mereka buat juga, aku tidak bertanggungjawab lagi. Itu maksud dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ulama hadis sepakat mengatakan tegah itu tidak sampai ke peringkat tegah haram, tetapi dia adalah tegah yang dituntut sangat-sangat suruh orang jauhi benda ni, kerana benda ni kok mana pun syubhat. Dan Islam dalam soal benda syubhat ni, Islam suruh kita jauhi. Islam suruh kita jauh diri daripada benda-benda syubhat. Betul tuan-tuan, dengan jawatan yang ada kat kita, kadang-kadang jawatan yang ada kuasa ni, jawatan yang kita boleh kata dia salah, kita boleh kata dia tak salah. Jawatan yang macam tu, orang tentu nak main buat baik kat kita. Dia buat baik tu ikhlas kerana dia nak bersahabat dengan kita ke, ataupun dia buat baik tu kerana ada tujuan yang tersembunyi ke, Allah yang mengetahui.
Pokok pangkalnya kita yang duduk pada jawatan tu cuba elak daripada menerima pemberian orang-orang yang ada kepentingan dengan kita. Kita terima dengan niat kata dia mungkin ikhlas, itu adalah syubhat. Kalau kita terima dalam keadaan kita pasti dia cuba nak rasuah kita, itu haram. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, kana li Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu ghulam yukhriju lahu al-kharaj, wa kana Abu Bakr radhiyallahu anhu ya'kulu min kharajih. فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر وما هو؟ فقال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني لذلك هذا الذي أكلت منه فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه أو كما قال hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi yang juga anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidatina Aisyah ni dia isteri Nabi, dia juga anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Aisyah menceritakan, dia kata bapa dia Sayyidina Abu Bakar ada seorang hamba. Sayyidina Abu Bakar ada seorang hamba, ada seorang khadam. Yukhriju lahul kharaj, yang khadam ini, hamba ni, Sayyidina Abu Bakar kata kat dia, kamu keluarlah pergi kerja. Bila kamu dapat upah daripada kerja kamu, setengah bagi kat aku, setengah ambil kat kamu. Maka pendapatan kawan ni dipanggil kharaj. Sayyidina Abu Bakar ada hamba, dia kata kat hamba dia, hamba ni tuan-tuan, kalau kata hamba, abdi ni, dia buat kerja apa pun, hati semua dapat kat kita, kita tuan dia. Dia buat apa pun semua dapat kat kita. Tapi Sayyidina Abu Bakar ni, dia kata dekat hamba dia, dia kata kamu pilih nak kerja apa pun, nak ambil upah juris pokok ke, kamu nak ambil upah belah menatang ke apa ke, kamu pilih. Upah yang kamu dapat kita bahagi dua, kamu ambil setengah, bagi kat aku setengah. Sayyidina Abu Bakar ni bertimbang rasa begitu. Wa kana Abu Bakr radhiyallahu anhu ya'kulu min kharaji. Bila dia pergi kerja, dia boleh upah dia balik mai, sebahagian dia bagi kat Sayyidina Abu Bakar, sebahagian dekat dia. Sehinggalah satu hari bila dia balik mai, dia balik mai benda makan, dia balik mai buah kurma. Macam itulah sebahagian dia ambil, sebahagian dia bagi dekat Sayyidina Abu Bakar. Faja'a yawman bi syai'in fa akala minhu Abu Bakar. Bila dia balik main buah kurma ni, Sayyidina Abu Bakar pun ambil, nyam masuk dalam mulut makan. Faqala lahul ghulam atadri ma hadha. Tiba-tiba hamba dia kata dekat dia, dia kata, wahai Abu Bakar, atadri ma hadha, kamu tahu tak tu buah kurma yang aku bagi tadi tu apa benda tu yang kamu makan tu? Abu Bakar kata, wa ma huwa, apa benda? Buah kurma apa? Jawab hamba ni, kuntu takahantu li insanin fil jahiliyah wa ma uhsinul kahana illa anni khada'tu falaqiyani fa'a'tani lidhalika hadha alladhi akalta minhu. Dia kata buah kurma tu adalah buah kurma yang orang bagi kat aku. Orang tu bagi kat aku buah kurma tu kerana dulu masa aku zaman belum masuk Islam, zaman jahiliah dulu, orang tu pernah mai jumpa aku. Dia suruh aku ni jadi tok bomo untuk nak berubat penyakit dia. Wa ma uhsinul kahanah, dia kata aku ni sebenarnya tak erti apa pasal bomo ni, aku tak erti. Kata dia mai, dia suruh aku buat ubat kat dia.
Aku sebenar-benar aku tak reti, aku tak pandai, aku tak ada ilmu tentang berubat orang ni. Tapi dah dia mai jumpa aku minta tolong, aku pun baca-baca tidak lebih kurang apa. Nak jadi ketakdir, baik kawan nak mai berubat ni. Dia kata, illa anni khada'tuh. Aku sebenarnya bohong aja. Dia kata, khada'tuh, khada'a ni maksudnya bohong, tipu. Aku buat-buat aja, dia suruh aku jampi. Aku mana reti, aku tak pernah belajar jampi-jampi apa pun. Dia main-main, dia suruh aku tolong jampi. Aku pun ambil ayak, buat-buat mulut macam tu, muih-muih 2-3 kali. Nak ditakdirkan Allah, dia ni balik-balik pi bagi minum ayak tu ke apa, sembuh penyakit. Illa anni khada'tuh. Sedangkan aku sebenarnya tak tahu apa, aku mohong dia aja. Dia kata, falaqiyani, maka dia pun bila dah baik mai jumpa aku. Fa'a'tani lidzalika hadzal ladzi akalta minhu. Dia bagi dekat aku tu buah kurma hak aku bagi kat hang makan. Dia kata, oh hamba ni Sina Bakar tak tahu apa. Sina Bakar duk sangka buah tu buah hasil upah dia pergi kerja. Rupa-rupanya buah dia buat mai kat Sina Bakar hari tu adalah buah yang diberi oleh kawan hak kena pemohongan dia. Dia dah bagi kat Sina Bakar dah makan dah pun buah tu. Bila Sayyidina Abu Bakar dengar hamba dia kata macam tu, fa'adkhala Abu Bakrin yadah faqa'a kulla syai'in fi batnih. Sayyidina Abu Bakar dengar macam tu, dia ambil tangan dia suar masuk dalam rengkung. Dia suar masuk dalam rengkung, dia jolok rengkung dia bagi muntah. Dia muntah, keluar balik benda masuk dalam perut dia ni. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Maksud hadis tu ialah tuan-tuan, dia nak bagi tahu kat kita Sayyidina Abu Bakar ni sahabat Nabi. Yang Nabi SAW kata tak ada manusia macam Sayyidina Abu Bakar. Kalau kamu ambil amalan Sayyidina Abu Bakar buh pada sebelah penimbang, dan kamu ambil amalan seluruh penduduk dunia buh sebelah timbang satu lagi, Nabi kata nescaya berat amalan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Patut amalan dia berat. Pasal apa? Dia jaga sampai macam ni. Tak usah kata risuah, dia tak makan langsung risuah ni. Risuah di bahasa Arab, orang Melayu kata rasuah. Okay? Sayyidina Abu Bakar tak teringin langsung dengan rasuah ni, tak teringin langsung. Benda hak macam ni dia tak tahu ni, kalau nak kira tak ada salah apa, tak ada dosa apa, tapi dia tak mau benda tak elok masuk dalam perut dia, jadi darah daging dia. Dia tak mau benda macam ni masuk dalam perut dia. Dia masuk tangan dia dalam rengkung ni, fa'adkhala Abu Bakrin yadahu. Dia jolok masuk tangan dia dalam rengkung ni, dia jolok bagi muntah. Qa'a tu maksud kita buat khiak tu, bagi keluar balik benda yang dah masuk dalam perut ni. Kerana Sayyidina Abu Bakar tak mau benda yang tak tentu ni masuk jadi darah daging dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis tu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Dengan hadis hak mula kita baca tadi, dia ada kaitan. Hadis hak mula kita baca tadi, Nabi SAW marah terus bila mai satu orang sahabat yang Nabi lantik untuk kerja kutip zakat ni, balik mai hasil kutipan dia setengah dia bagi kat Nabi. Dia kata yang ni duit zakat, hak ni hak orang bagi kat saya. Nabi dengar macam tu, Nabi terus bangkit berdiri atas mimbar. Nabi kata, agak-agak kamu, kalau sekiranya kamu duduk di rumah bapak kamu, di rumah mak kamu, ada tak ada orang saja-saja nak mai bagi benda ni kat kamu? Dah lah. Habis pasal apa yang orang bagi benda ni kat kamu? Pasal tugas kamu, pasal jawatan kamu. Kerana tu orang bagi dekat kamu, bermakna benda ni wajar dijauhi. Takut benda tu dia pergi jadi seumpama rasuah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan Allah bagi kekuatan dekat kita untuk pelihara diri kita daripada terlibat dengan benda-benda yang boleh merosakkan kita di hari akhirat itu, insya-Allah. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 16. Bahrul Mazi jilid 16. Muka surat 31.
muka surat 31. Kita berada dalam hadis yang menceritakan tentang mimpi. Dan kita dah baca pada bulan lepas hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi akhir zaman la takadu ru'yal mu'min takdzib wa asdaquhum ru'ya asdaquhum haditha. Sampai dekat tu kita baca bulan lepas. Maksud dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjelang akhir zaman hampir-hampir mimpi orang yang beriman itu tidak bohong. Nabi kata begitu. Dekat nak kiamat, orang yang bermimpi ini hampir-hampir mimpi dia itu mimpi benar. Begitu. Wa asdaquhum ru'ya asdaquhum haditha. Dan di kalangan orang-orang yang bermimpi ini, orang yang mimpi dia paling benar ialah orang yang benar. Maksudnya ialah orang baik-baik. Orang yang baik-baik, baik akhlaknya, orang yang berilmu, orang yang baik-baik ni, depa ni kalau mimpi depa lah paling benar. Malam ni kita sambung sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, war ru'ya thalathun. Al-hasanatu busyra minallah. Dan mimpi ada 3 macam. Yang ni kita jumpa banyak kali dah. Pertama, dia kata mimpi baik, iaitu penyukaan daripada Allah yang didatangkan oleh malaikat, mimpi daripada nuskhah ibu kita. Ini mimpi baiklah, mimpi yang ada kaitan kena mengena dengan Quran dan sebagainya. Ini mimpi pertama, mimpi baik. Allah bagi satu petunjuk kepada dia dalam mimpi itu, dan ternyata petunjuk yang Tuhan bagi itu memang petunjuk yang benar, petunjuk agama. Yang kedua, dia kata warru'ya yuhaddisur rajul biha nafsah. Dan mimpi yang berkata-kata laki-laki dengan dia akan dirinya, yakni apa-apa yang dikehendaknya dan apa-apa yang dicita-citanya dalam masa jaganya. Maka nampak dapat atau tak dapat dalam mimpinya dan lainnya daripada mimpi yang tiada takdir. Yang kedua, dia kata mimpi yang mai dalam kepala kita kerana sebelum tidur kita ada mimpi, kita duk teringat yang tu. Duk teringat kata nak beli kereta baru, begitu. Duk teringat ni aku ada nak boleh beli kereta baru ni, duk fikir nak beli kereta baru ni, pi dekat showroom tengok banyak kali dah, balik tak jadi, pi balik-balik. Malam tu mimpi naik perken wajah. Maka mimpi itu tidak ada takdir. Tidak boleh kita kata semalam mimpi naik wajah perasaan jadilah, kata. Tak, dia tak ada kena mengena. Mimpi itu mai kerana kita terlampau ingat benda tu. Terlampau sangat, sebelum tidur duk ingat yang tu aja, sehari dah duk fikir yang tu aja. Malam tu mimpi yang tu. Mimpi itu tak ada takdir apa. Dia cuma mai kerana kita terlampau fikir benda tu. Dan yang ketiga, dia kata warru'ya tahzinun minasyaitan. Dan yang ketiganya ialah mimpi yang menduka citakan dia daripada syaitan dan ditakutnya. Ini mimpi syaitan. Dia buat main mimpi-mimpi yang menakutkan, mimpi gerut. Mimpi gerut. Ada satu budak, mana murid dia. Dia baca dalam surah Abang, ruangan Dr. Amran Kasimin. Ada satu sekali itu Dr. Amran Kasimin, dia ada hurai tentang masalah qarin. Dia kata setiap manusia ada qarin. Ada satu benda, qarin ni bahasa Arab, muqaranah. Orang kata muqaranah. Qarin maksudnya berserta. Qarin maksudnya ada satu benda dia berserta dengan kita. Itu maksud dia. Kan kadang-kadang dia kata tengok ada orang duk cakap seorang-seorang kan. Duk tepi jalan nampak duk cakap mukmin seorang-seorang. Kita pergi dekat dia tengok memang tak ada handsfree, punya telefon tak ada. Kalau ada dia duk cakap telefon. Ni tak ada, tengok memang tak ada, tapi duk cakap seorang dia. Sekali lagi duk gelak seorang dia. Sekali ada setengah orang kata itu menunjukkan dia sedang bercakap dengan qarin. Dia nampak tapi kita tak nampak. Jadi dia baca petikan itu, dia tanya saya dalam kelas. Kan ustaz minta penjelasan tentang qarin ni, kita teranglah sepintas lalu sikit tentang benda ni. Dia tak puas hati lagi. Kita balik di bilik, dia main pula di bilik kita nak tanya lagi.
Dia kata dia ni masalah dia daripada dulu. Dia kata daripada dulu sekolah rendah sampai sekolah menengah sampai lah dah duduk tempat lah ni. Dia kata dia ni kira nak tidur mesti kena tindih. Daripada dulu without fail, tiap-tiap malam dia kata bila nak lena aja ada benda main tindih, nak menyawa tak boleh, nak menguih tak boleh. Dia kata apa ni, dia kata. Dan dia ni tak boleh, dia tak puas hati jadi benda ni tu. Kena ke dia beritahu kat mak dia pergi berubat kat mana tu. Mak dia berubat siang, malam tu dia kata benda tu main bukan tak tindih, dia catak satu badan habis semua jadi pecah ke darah. Dia kata dia nak main tanya apa benda ni. Saya kata tak tahu. Ya, saya memang tak tahu sungguh. Hidup cakap pandai apa benda kita tak tahu. Kan? Mungkin benda ni benda yang merupakan gangguan syaitan. Kerana kita lemah. Semayang duk buat lebih kurang dan sebagainya, Quran tak pernah baca. Kalau semayang pun akhir waktu. Mungkin kerana beberapa benda yang kita buat yang menunjukkan lemah agama kita, maka kita kena benda-benda gangguan macam-macam ni. Kita jawab macam tu lah kat dia. Kan? Maka ada orang dia ni bila dalam tidur dia mimpi ni main macam-macam dengan setan apa dengan apa, main bagi mimpi kat dia semua mimpi yang menakutkan. Seperti mimpi melihat apa-apa yang memberi duka cita akan dirinya. Bila dia mimpi benda tu, malam ni dia, bila mimpi benda tu, bangkit pagi esok sehari spoil habis, menduka cita akan dia. Maka ini dia masuk mimpi kategori yang ketiga, mimpi syaitan. Sabda Nabi SAW lagi, fa iza ra'a ahadukum ru'ya yakrahuha fala yuhaddits biha ahadan wal yaqum falyusalli. Maka apabila melihat seorang daripada kamu akan mimpi yang dibenci, maka jangan cerita akan seorang-seorang pun, bahkan diamkan sahaja serta berlindung apa takdirnya yang tiada baik. Kerana jika diceritakan akan dia kemudian ditakdirkan orang, nescaya berlaku ia seperti mana takdir orang itu. Dia kata kalau mimpi benda tak baik, tak usah cerita ke orang. Kita mimpi benda tak baik, mimpi kata kita terjun bangunan rumah flat 12 tingkat, terjun kepala dulu, kita mimpi macam tu, kita selalu cerita ke orang. Pasal apa? Nabi kata takut saat lagi kamu pergi cerita dekat orang tak reti tentang mimpi ni, tapi dia buat cakap pandai. Dia pergi bagi satu takdir yang tak betul kat kita. Dia pergi habang kata hang ni dalam masa 2-3 hari ni nanti jadi lugu tu lugu ni dan sebagainya. Kita bila dengar takdir dia tu, kita duk ingat benda tu jadi macam yang kau tu kata. Entah macam orang kata lah, kita ni jalan-jalan jumpa satu orang, dia kata ustaz awak nampak pucat kan ni? Kita pun mula kepam bibir mulut. Pucat ni kat mana pula kata? Tak ada apa, tak ada demam apa kita kata. Dah nampak pucat dia kata. Tak apa kita pun jalan pergi 4-5 tapak pula jumpa satu orang lagi. Dia kata ustaz awak nampak macam demam macam pucat. 2 orang dah ni kata. Dia main 7 orang kata balik makan Panadol tu ya. Psikologi, kesan psikologi. Kan? Orang kata kalau 40 orang sumpah apa semua kan, ni bukan masalah 40 orang sumpah. 7 orang duk kata kita pucat pun kita balik makan Panadol lah. Awak apa ni? Pergi masuk bilik ayam duk tengok muka, pun digigit bibir mulut nak pergi merah. Pasal apa? Pasal orang kata dia boleh jadi lagu tu. Ini pun sebab kita mimpi. Kena mimpi tu mimpi yang menduka citakan. Mimpi pelik. Mimpi kata duk lintas jalan, contoh mai lori balak tindih perum kata hancur jadi gambar sekepit. Bangkit pagi esok pergi tanya kawan hak kita tanya tak reti tentang benda ni. Dia dengar dia kata astagfirullahalazim, dia kata ni alamat buruk. Dia tidur takbir dengan cara yang tak betul. Kita pula bila dengar jatuh percaya dengan cerita dia boleh merosakkan kita. Jadi Nabi kata tak usah hidup cerita ke orang. Mimpi buruk seorang kita sudah begitu. Kerana mimpi itu sebagai benda yang tergantung di kaki burung. Apabila diceritakan dan dicakapkan maka gugurlah ia. Dia ibarat benda hak gantung sikit aja di kaki burung ni. Burung terbang sikit ya, luruh jatuh. Mimpi ini lagu tu lah. Pergi tanya orang tak kena gaya, dia buat mulut rapuh, cerita macam-macam mana, lingkup kita. Begitu.
dan hendaklah berdiri, maka mengambil ayat semayang dan semayang. Islam dah bagi dah cara nak menyelesaikan benda tu. Bila mimpi benda tak elok ni, kita jaga berasa berpeluh, bangkit ambil ayat semayang sunat tahajud 2 rakaat. Itu cara dia. Maka yang demikian itu adalah perbuatan yang aula. Dia kata itu yang paling baik. Dan boleh juga bangun serta meludah ke sebelah kiri. Itu kalau orang buat tak tidur belah kiri lah, kan? Bangkit bila dah mimpi pelik ni, bangkit ludah. Ludah tu pun bukan ludah sebenar, ludah syarat saja. Nak tunjuk kata kita tak suka dengan mimpi yang kita mimpi tadi. Begitu. Dan mengucap doanya sebagai yang disuruh oleh Nabi SAW yang kita dah baca pada bulan dulu. Qala Abu Hurairah, yu'jibuni al-qaid wa akrahul ghullah. Al-qaid sabatun fid din. Kata Abu Hurairah, berkenan aku mimpi kena sengkelah, yakni kena ikat kaki, dan benci mimpi kena belenggu tengkok. Kerana takdir mimpi kena ikat kaki itu bagus, iaitu alamat tetap pendirian atas agama dan kuat iman. Ini banyak kali dah kita jumpa. Mimpi, dalam mimpi itu mimpi kata orang ikat kaki kita. Lebih-lebih lagi dia kata kaki kita diikat dalam keadaan kita duduk dalam masjid. Itu mimpi baiklah. Maknanya kita akan jadi orang yang tetap pendirian atas agama. Itu mimpi baik. Abu Hurairah kata, aku suka kalau aku mimpi kena ikat kaki, dan ikat kaki pula dalam masjid. Aku suka kalau mimpi macam tu. Dan aku tak suka aku ni mimpi kena belenggu tengkok, kena ikat rantai tengkok. Bersalahan kena belenggu, iaitu tidak baik alamatnya. Itu menunjukkan benda yang tidak baik. Abu Hurairah kata dia tak suka. Qala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ru'yal mu'min juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Kata Abu Hurairah, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula mimpi mukmin itu satu juzuk daripada 46 juzuk daripada nubuwah. Ini kita dah bincang panjang dulu. Masalah mimpi pakai gelang tangan. Ni pula. Kalau mimpi, dalam mimpi kita tu, mimpi kita pakai gelang emas di tangan. Apa cerita dia? Sesungguhnya ini satu mimpi yang penting, yang telah mimpi akan dia oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pernah mimpi dia pakai gelang emas di tangan. Begitu. Iaitu Nabi mimpi memakai gelang emas pada dua tangannya. Maka sudahlah penting perkara itu di dalam hatinya dan sangat benci. Nabi mimpi dan Nabi tak suka mimpi macam tu. Lalu ditiupnya sampai terbang dua gelang itu daripada dua tangannya. Nabi SAW mimpi dia pakai gelang emas, 2 orat gelang di tangan dia. Gelang tu pula gelang emas. Bila Nabi mimpi macam tu, Nabi buat kelepiang tangan dia, bagi terlucuk bang gelang tu daripada tangan dia. Begitu. Maka demikian tersebut adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu fil manam ka'anna fi yadayya siwaraini min zahab. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah melihat aku di dalam mimpi aku, seolah-olahnya ada pada dua tangan aku 2 gelang daripada emas. Nabi mimpi dua-dua belah tangan Nabi pakai gelang emas. Begitu. Kata dia, fahammani sya'nuhuma fa'auhiya ilayya aninfukhuma fanafakhtuhuma fatara. Apakala berlaku yang demikian itu, maka sudahlah penting dan susah hati pada aku. Nabi bila mimpi dua-dua tangan dia pakai gelang emas, Nabi rasa tak syok betul. Maka sangatlah benci aku akan yang demikian itu, kerana emas bukannya pakaian laki-laki. Emas ni orang laki-laki tak boleh pakai. Nabi mimpi dia pakai gelang emas, tak sukalah benda yang tak boleh pakai. Pergi mimpi kata kita pakai, kan? Kita tak boleh pakai seluar pendek di depan orang ramai, kerana aurat kita antara pusat dengan lutut. Tiba-tiba mimpi pakai seluar pendek, tak sukalah. Mimpi itu mimpi yang melanggar hukum agama. Mimpi kita pakai rantai emas, tak sukalah. Mimpi pakai gelang emas, tak sukalah. Mimpi
makan pisang mah tak apa lah. Kan? Hak jenis pakaian-pakaian daripada mah ni tak boleh lah. Benda ni tak suka lah, benda tu tak boleh. Begitu. Maka aku kelepiang makan dia. Kelepiang. Dia tulis itu kat lamparoh. Kalpir ke apa kan nak ucap? Kilpar. Kelepiang lah. Kan? Jenuh kalau ni. Kan? Kita orang belah utara ni reti ya kan? Dia kata Nabi mimpi dia pakai gelang meh. Kerana meh tu bukan pakaian laki-laki, maka aku kelepiangkan dia. Dia kata kelepiang kan. Nak begitu lucu. Apa nama gelang meh lekat di tangan ni. Maka Nabi kelepiang buang. Dan diwahyukan kepada aku dengan tangan malaikat. Wahyu menyuruh ia bahawa aku tiup akan dua gelang itu. Maka aku pun meniup akan keduanya dan terbang keduanya. Nabi mimpi dua-dua belah tangan dia ada gelang meh. Jadi Nabi duk kelepiang nak bagi keluar gelang tu daripada lengan, daripada tangan dia. Duk kelepiang tak mau keluar, duk kelepiang tak mau keluar. Tiba-tiba malaikat meh. Malaikat kata dekat Nabi, tak usah kelepiang. Embuih, gelang tu akan terlucur keluar. Nabi pun embuih, dia tiup, dia embuih, terkeluar gelang tu daripada lengan dia. Itu mimpinya. Maka sabda Nabi SAW lagi, فَأَوَّلْتُهُمَا كَاذِبَيْنِ يَخْرُجَانِ مِنْ بَعْدِ يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا مُسَيْلَمَةٌ صَاحِبُ الْيَمَامَةِ وَالْعَنْسِ صَاحِبُ الصَّنْعَةِ. Maka aku takwil akan dua gelang yang di atas lengan aku itu dengan dua orang dajjal yang akan mengaku dirinya jadi Nabi. Itu dia. Nabi sendiri mimpi, Nabi sendiri takbir mimpi dia. Nabi kata yang Nabi mimpi ada dua gelang. Gelang dia ada di dua belah tangan ni, gelang mah dia ada di dua belah tangan ni, sebenarnya ialah gelang itu simbol kepada dua dajjal. Nabi kata. Keluar keduanya itu kemudian daripada jadi Nabi aku. Nabi kata dua-dua ni keluar di atas muka bumi ni selepas aku jadi Nabi. Nabi kata. Maka dipanggil orang akan nama salah satunya Musailamah Al-Kadzab. Ini tuan-tuan kalau baca dalam sejarah panjang cerita ni. Musailamah Al-Kadzab ini, dia ni duduk di Yamanah. Ada pernah berlaku perang zaman Nabi, dia panggil perang Yamamah, kan? Perang melawan Musailamah Al-Kadzab. Dia syok, dia duk tengok Nabi ni, dia syok. Dia duk tengok Nabi ni, kalaulah dia boleh jadi macam Nabi, dia syok. Nabi, orang hormat Nabi, bukan kerana Nabi bagi duit, bukan kerana Nabi janji kebendaan dalam bentuk dunia apa semua, dah. Orang sayang Nabi ni, orang sayang ikhlas. Kan, atas dunia ni kita tengok orang yang ada pengikut ni dua macam. Satu, orang yang ada ramai pengikut kerana dia boleh bagi kebendaan dekat orang, maka ramai orang ikut dia. Hak macam ni tak ada kesetiaan. Dia tak ada duit, kutu pakai lari habis. Dia pakumun dia masa dia ada duit, dia tak ada duit dia tinggal. Tapi seorang lagi orang, dia ni bukan kerana dia bagi duit, bukan kerana kebendaan, kerana orang sayang dia. Orang tahu ikhlas dia ni, orang tahu keikhlasan dia, orang tahu kejujuran dia, maka orang semua sayang dia. Nabi jenis nombor 2 ni. Nabi tak pernah janji apa ke orang, bahkan Nabi pula kadang-kadang minta sahabat tolong dia. Nabi masa perang Tabuk, Nabi bangkit berdiri depan sahabat. Nabi kata, wahai saudara-saudaraku, siapa di kalangan kamu yang ada lebihan harta, infaklah harta kamu untuk jalan Allah, kerana kita nak kena turun dalam perang Tabuk. Nabi minta pula lagi, bangkit seorang bagi sekian banyak, bangkit seorang bagi sekian banyak. Bangkit Sayyidina Abu Bakar, dia kata aku bagi semua harta tu. Nabi tak bagi pun duit ringgit dekat sahabat dia. Nabi tidak mewariskan dirham dan dinar kepada sahabat-sahabat dia. Tetapi sahabat sayang dekat Nabi ni bukan duit ringgit, hatta nyawa mereka. Mereka sanggup hilang kerana Nabi, kerana Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Begitu. Jadi Musailamah Al-Kadzab ni, dia duk tengok Nabi ni, dia syok.
Ui, seronok dia kata jadi Nabi ni. Pengikut ramai, orang sanjung, orang hormat. Dia syok, dia teringin. Maka dia duduk tak duduk, dia isytihar kata dia pun Nabi juga. Yang kata Musailamah, sahibul Yamamah ini, orang yang duduk di Yamamah ini. Maka dia dipanggil Musailamah Al-Kadzab. Musailamah penipu. Al-Kadzab ni maksud penipu, pendusta. Musailamah Al-Kadzab, Musailamah pendusta, dusta orang, bohong orang, kata dia jadi Nabi. Begitu. Ini satu. Iaitu raja yang dapat memerintah negeri Yamamah pun begitu. Yamamah dia dapat kontrol. Oh, itu dia. Dia mengaku kata dia jadi Nabi. Ada orang ikut. Ini masalah kita lah. Masalah kita. Tak betul pun ada orang ikut. Tak betul pun ada orang ikut. Terang-terang tak betul. Sampai mengaku depan orang. Kata malaikat, semua wali-wali ada semua main mengaji kat dia. Amboi. Ada orang ikut. Dia kata dia ni, makam dia ni cukup tinggi lah ni. Tinggi ni sampai terang mana? Sampai malaikat pun main mengaji kat dia. Sampai ni semua roh wali-wali yang dah mati ni semua main jadi anak murid dia. Dia habaq dekat anak murid dia tak mati lagi ni. Pakai percaya. Apa ni? Nabi pun tak pernah hidup mengaku lagu tu depan orang. Tapi ada orang percaya. Musailamah Al-Kadzab mengaku dia jadi Nabi. Ada kawan ikut. Sehingga kan di Yamamah ni dia jadi macam raja. Orang pakat sanjung dia. Begitu. Dan seorang lagi bernama Al-Aswad Al-Ansi. Yang dapat jadi raja di negeri Sana'a. Dia ni pun serupa juga bohong. Kata dia mempunyai benda-benda luar biasa, pelik dan sebagainya. Orang pakat duk junjung dia tinggi. Tapi dia ni tak apa terkenal lah. Tak semacam Musailamah Al-Kadzab. Begitu. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan, lagi sahih, lagi gharib. Nabi mimpi benda ni. Tak lama lepas Nabi mimpi muncul dua orang ni. Nabi kata dua orang ni adalah umpama Dajjal yang nak menyesatkan orang ramai. Begitu. Masalah mimpi Nabi akan dirinya memakai gelang mah, apa takbirnya? Adalah Nabi mimpi pakai dua gelang mah itu, ditakbirkan dia oleh Nabi SAW dengan zahir, yakni dengan muncul dua orang Dajjal kemudian daripada nubuwah. Selepas dah Nabi jadi Nabi dah, muncul pula orang yang mengaku nak jadi trend. Dan dah ni jadi trend. Barang mah ni orang lelaki-lelaki duk pakai. Jadi trend dah ni. Orang kaya sikit kan. Orang kaya sikit pakai cincin mah. Tak usah kata mah, tuan-tuan. Hatta suasa pun ulama bahas panjang. Masalah suasa. Tak usah kata mah tu memang terang-terang dah haram. Nabi SAW biasa duduk berjalan dengan sahabat. Tengah-tengah berjalan, Nabi nampak ada seorang sahabat di depan tu pakai cincin mah. Nabi lari daripada kumpulan sahabat ada berjalan ni. Nabi lari pergi kat kawan tu, Nabi pegang cincin ni, Nabi rentak tarik. Nabi kata hadza haram ala zukurin min ummati. Nabi kata ni barang mah ni haram ke atas orang lelaki daripada umat aku. Nabi lempang piung kata pergi hilang bang. Nabi marah sampai macam tu. Yang kita tidur pakai pasal apa? Itu satu. Ulama bahas tentang suasa. Sebab suasa ni apa? Tentang suasa campuran mah. Campuran mah. Jadi mah ni Nabi kata mah ni haram ke atas laki-laki daripada umat aku. Nabi tak kata sikit ataupun banyak. Nabi kata mah haram. Maknanya apa juga benda yang ada masuk mah haram. Ada pula orang bagi pendapat yang tidak bersandar nas. Pendapat dia kata apa? Dia kata ni bukan mah, yang ni suasa. Maka oleh kerana dia bukan mah, dia suasa, tak apa, dia kata boleh pakai. Dia kata apa yang dia kata tu tak ada nas. Tuan-tuan, kita nak selamat atas dunia ni, kalau nak selamat kita kena ada standar nas, Quran ataupun hadis Nabi. Quran kata boleh, tentu boleh. Hadis Nabi kata boleh, tentu boleh. Kalau tak ada, nanti tak dulu. Pendapat dia tak boleh nak mengatasi nas Quran dan hadis Nabi. Ini masalah dia. Law ni jadi trend. Orang kaya sikit, korporat sikit ke, ada duit sikit ke apakah,
cincin mah. Terang-terang mah, bukan dia suasa lagi dah. Cincin mah betul-betul. Sedekah kuat, tapi hak haram tu ada di jari. Orang yang minta derma, minta sedekah, dia orang kaya. Bagi, bukan bagi 2-30 ringgit, bukan bagi 100-200 ringgit. Buka cek bagi sekali 1000. Tapi sayangnya di tangan cincin mah. Nabi SAW, kalau Nabi hidup lagi, Nabi pergi rentak cincin tu, Nabi lempar buang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, jadi kerana gelang mah itu bukan pakaian laki-laki, maka bukanlah ia duduk pada tempatnya. Bukan dia orang laki-laki yang boleh pakai mah ni. Maka jadilah ta'birnya Dajjal itu, kerana Dajjal itu pembohong. Dajjal ni benda jahat. Dajjal ni Tuhan buat dia bagi ada atas muka bumi ni, Tuhan buat dia satu tujuan aja, untuk nak memberi fitnah kepada manusia akhir zaman. Tu aja. Tak ada satu kebaikan Dajjal ni, melainkan dia ni bila muncul di atas muka bumi ni, dia nak membezakan antara orang beriman dengan orang yang lemah iman. Orang kafir telah lah Dajjal main mengaku kata Tuhan. Mereka kata ni rupanya yang kita duk sembah tak nampak selama ni, hari ni baru dia keluar turut-turut dah. Ni hak Islam ni. Hak Islam ni sebahagiannya yang lemah iman, bila tengok-tengok Dajjal ni, Dajjal kata dekat bumi kering kontang, dia kata subur, tiba-tiba tumbuh pokok menghijau penuh. Dajjal tengok langit yang panas terik, Dajjal kata hujan, tiba-tiba dengan kehendak Allah hujan turun bercurah-curah. Apa lagi dia nak kata? Dia kata memang tak silap lah, inilah Tuhan. Habis. Maka dengan turunnya Dajjal, Tuhan nak asinkan orang beriman dengan orang yang tidak beriman dan kafir. Ini Dajjal. Maka dia adalah satu makhluk yang betul-betul pembohong dan membawa bencana kepada orang yang percaya dia. Begitu. Yakni mendakwa dirinya menjadi Nabi. Maka sudahlah dakwanya itu bukan tempatnya. Musailamah Kadzdzab dan sebagainya semua tipu. Dan dua lengan itu misal bagi dua negeri, yakni tempat zahirna Dajjal itu. Lengan yang ada gelang tadi, lengan itu adalah simbol kepada negeri tempat Dajjal nak turun esok ni. Dan keadaan gelang itu memberi isyarat akan cakapan dua Dajjal itu. Mereka-reka cakap yang bukan cakap. Itu dia. Cakap benda tak betul semata-mata. Baik, masalah dua Dajjal bohong yang mengaku diri jadi Nabi itu, iaitu pertamanya Musailamah Al-Kadzdzab, iaitu zahir dia di negeri Yamamah, telah mendakwa ia dirinya menjadi Nabi pada masa hayat Nabi SAW, tetapi tidak menjadi kuat perintahnya melainkan pada masa Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah Rasulullah. Nabi tu jadi Nabi lagi dah, dia mengaku kata dia Nabi, tapi masa tu tak ada apa, tak ramai orang ikut dia. Tapi dia dah mengaku dah, masa tu dah mengaku dah, tapi tak ramai orang ikut dia. Bila Nabi wafat, naik Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, masa tu dia tunjuk belang dia. Bila Nabi dah wafat, naik Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, masa tu dia terang-terang isytihar dia sudah jadi Nabi. Memang dia Nabi, dia kata. Maka diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar sampai jadi kalah tenteranya dan mati Musailamah Al-Kadzdzab bersama tenteranya itu. Sayyidina Abu Bakar yang terkenal lembut ni, dia bila dengar orang mengaku jadi Nabi, dia kata kafir dah dia ni, darah dia dah halal dah, boleh bunuh lah ni juga. Dia hantar tentera habis, mati Musailamah Al-Kadzdzab dengan pengikut-pengikutnya semua sekali. Begitu. Dan ada pun Dajjal yang kedua bernama Al-Aswad Al-Ansi, zahir dia mengaku diri menjadi Nabi di negeri yang bernama Sana'a di Yaman, di Sana'a. Dan kisahnya itu cukup panjang, keterangannya dalam kitab Perbendaharaan Ilmu, juzuk yang kedua bagi karangan Marbawi juga. Maka boleh lihat di sana. Ada lagi satu kitab Syekh Idris Al-Marbawi ini, tajuk kitab tu Perbendaharaan Ilmu. Tuan-tuan cari kalau ada, kita baca di masjid mana-mana pula, kan? Ini dalam kitab ni dia cerita panjang tentang kisah mengaku Nabi yang kedua ini. Baik, masalah dia kata mimpi teduhan menitikkan minyak sapi dan manisan madu. Ini pula kalau orang mimpi, dalam mimpi dia tu dia nampak awan. Teduhan tu maksud dia awan. Nampak awan mai, tiba-tiba gugur turun bukan air hujan, tetapi dia gugur dua benda ni, dia kata.
Yang pertama turun minyak sapi, dan yang kedua dia kata turun madu, turun honey daripada awan. Apa maksud mimpi? Seperti barang yang tersebut cerita adalah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. Kata dia, an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala kana Abu Hurairah yuhaddithu anna rajulan jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni ra'aitu al-lailata dhullah yantifu minha as-samnu wal 'asal. Diriwayatkan hadis ni daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi sepupu Nabi namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata dia adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita ia bahawasanya datang seorang lelaki menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, siapa-siapa daripada sekalian kamu ada melihat apa-apa dalam mimpinya, maka ceritakanlah di sini, boleh aku takdirkan. Nabi ni kadang-kadang macam tu. Kalau kita baca banyak hadis tentang, kita akan jumpa Nabi ni kadang-kadang dia biasanya lepas sembahyang subuh Nabi akan tanya benda ni. Biasa bagi Nabi begitu. Habis sembahyang subuh, bagi salam apa semua, Nabi beralih dekat sahabat dia, Nabi terus tanya, siapa yang ada mimpi apa-apa semalam, boleh cerita mai dekat aku. Nabi kata mudah-mudahan aku boleh takbirkan mimpi dia. Nabi akan tanya lepas sembahyang subuh, selalu macam tu. Baik, Abu Hurairah kata ni jadi juga pada satu hari Nabi tanya macam tu. Kebetulan ada seorang sahabat pada hari itu. Bila didengar oleh laki-laki itu sabda Nabi SAW yang demikian, maka ia pun berkata, ya Rasulullah, bahawasanya hamba telah melihat malam tadi satu awan di langit, titik daripadanya, yakni daripada awan itu minyak sapi dan juga manisan madu. Seorang sahabat kata, ya Rasulullah, semalam saya mimpi dengan satu mimpi pelik. Saya mimpi satu awan mai duduk atas kepala saya, tiba-tiba menitik turun, ni bukan air tapi menitik minyak sapi dan juga manisan madu. Dia kata, apa maksud mimpi saya tu? Maka kata dia lagi, wa ra'aitun nas yastaquna bi aidihim fal mustakthir wal mustaqil. Dan lagi telah hamba lihat ya Rasulullah, orang-orang semua ambil makan dengan tangan mereka itu akan minyak sapi dan madu itu. Maka setengah daripada orang itu ambil banyak, dan setengah daripada mereka ambil sikit saja. Itu dia. Dia kata semalam dia mimpi awan mai, kemudian luruh mai dua benda ni, minyak sapi dengan manisan, dengan madu. Lepas tu orang pula, dia kata orang ramai ni pakat berebut lari pi masa duk menitik mai madu dengan minyak sapi ni. Pakat duk tadah nak ambil seorang sikit. Di kalangan orang hak duk tadah ambil ni, ada hak dapat banyak awak balik, ada hak dapat sikit aja. Apa maksud mimpi saya ni? Dia tanya Nabi macam tu. Maka kata dia lagi, wa ra'aitu sababan wasilan minas sama ila al-ardi wa araka ya Rasulullah akhadta bih fa'alautah summa akhadha bihi rajulun ba'dak fa'ala summa akhadha bihi rajulun ba'dak fa'ala summa akhadha bihi rajulun faquti'a bih summa wusila lahu fa'ala bih. Maksud dia, dan lagi telah hamba lihat ya Rasulullah satu tali yang terhulur daripada langit kepada bumi. Dia kata dalam mimpi itu juga, dia kata dia nampak ada satu tali turun mai daripada langit. Tali duk turun mai, terjuntai turun daripada langit, turun mai ke bumi ni. Dan hamba nampak Tuan hamba ya Rasulullah dalam mimpi itu telah Tuan hamba ambil pegang tali itu. Sahabat ni kata nampak satu tali turun mai pada langit, kemudian Nabi dipegang tali itu. Maka naik tinggi Tuan hamba dengan sebabnya. Bila Nabi pegang aja tali itu, Nabi dibawa naik tinggi, naik ke langit sekali. Begitu, ni mimpi dia. Kemudian daripada sudah Tuan hamba naik tinggi, lalu ambil pula dengan dia oleh seorang laki-laki, kemudian daripada Tuan hamba, maka naik tinggi pula ia. Lepas dah Nabi naik pi, tali itu turun mai terjulung pula, satu orang pula pi sambang tali itu. Kawan ni pun bila pegang-pegang tali, tali itu tarik dia naik tinggi, naik ke awan sana. Kemudian memegang akan tali itu oleh seorang laki-laki, kemudian daripadanya
Maka naik tinggi pula ia. Dah lepas kawah hak mula naik hilang, tali turun mai pula. Seorang lagi pula sambang tali tu. Macam tu juga tali tu heret naik sampai ke langit sana tu. Kemudian mengambil apa tu? Mengambil pegang kot, dia tulis tak betul tu. Kemudian mengambil pegang akan tali itu oleh laki-laki lain pula. Maka lalu putus tali itu dengan dia. Mai kawah hak ketiga, nampak tali turun terjuntai daripada langit, dia pegang. Elok dia pegang, tak ada nak naik, putus tali itu jatuh. Kemudian dihubung baginya, dah putus, dia pergi sambung balik pula tali itu. Maka apalah ta'bir mimpi hamba itu ya Rasulullah? Dia kata, apa cerita ni mimpi ni? Pelik lah tuan-tuan tak? Tadi dah mimpi awan mai, awan ingat kok hujan nak turun. Tengok-tengok hujan tak turun, dia turun mai. Dia turun mai minyak sapi dengan madu. Lepas tu pula nampak pula turun mai satu tali duk terjuntai daripada langit tu. Nabi pegang dulu. Nabi pegang, dia awak naik tinggi. Pergi. Turun mai pula satu orang pula pegang, awak naik tinggi macam tu juga. Turun mai pula satu orang pula pegang, naik tinggi macam tu. Turun mai pula kawan ni pegang tali putus. Bila putus dia pergi ikat sambung balik. Dia kata, ni apa cerita mimpi ni? Dia tanya Nabi SAW. Berbetulan pula pada masa laki-laki itu cerita mimpinya itu pada Nabi, ada pula di hadapan Nabi itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Masa dia bercerita ke Nabi ini, Sayyidina Abu Bakar tu ada sama. Dan Sayyidina Abu Bakar itu seorang yang pandai takbir mimpi, kemudian daripada Nabi SAW. Selain daripada Nabi, Sayyidina Abu Bakar juga orang yang alim dalam bidang takbir mimpi. Begitu. Apabila didengar laki-laki itu cerita akan mimpinya kepada Nabi, maka ia pun lalu minta izin kepada Nabi mau mentakbirkan mimpi itu. Sayyidina Abu Bakar, bila dia dengar kawan ni mai cerita dekat Nabi, habis kawan ni cerita, dia kata, Sayyidina Abu Bakar kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, bagi aku cuba takbir tengok mimpi ni. Maka Nabi pun memberi izin kepadanya. Nabi kata kat Sayyidina Abu Bakar, okey, cubalah takbir tengok macam mana Nabi nak dengar. Bila ia telah mendapat izin, maka ia pun mulalah mentakbirkan mimpi itu. Maka itulah yang dikatakan oleh Abu Hurairah dan Abu Bakar, ay Rasulullah, dia kata, bi abi anta wa ummi wallahi la tada'anni a'buruha. Maka kata Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dengan bapa hamba dan ibu hamba, hamba tebus tuan hamba, demi Allah biarkan hamba mentakbir mimpi itu. Dia sumpah tu orang Arab, tuan-tuan. Kita ada cerita tadi, orang Arab ni mulut ni dengan sumpah ni, Allah, dia bohong pun dia sumpah. Dan ni Sayyidina Abu Bakar tak bohong lah. Orang Arab yang kata orang Arab ni, dia bohong pun dia sumpah, wallahi ni duduk di mulut, padahal bohong. Ini yang kata orang Arab, biasa dia macam tu. Jadi kalau kita jumpa hadis sahabat Nabi ni, duk sak wallahi, duk sak bi abi anta wa ummi, ini semua adalah kata-kata sumpah. Kan hari Sayyidina Abu Bakar, hari Nabi SAW wafat. Kan, bila orang pergi beritahu kat Sayyidina Abu Bakar, dia ni yang orang duk panggil dia dengan nama rajulun buka. Rajulun buka maksudnya laki-laki yang kuat menangis. Dan bahasa Arab baka makna dia menangis. Buka maksudnya cukup kuat menangis. Sayyidina Abu Bakar ni kalau jadi imam, dia baca tak dengar bunyi suara teriak lebih daripada suara dia baca Quran. Dia hati dia tak boleh. Tuan-tuan tengok imam Masjidil Haram apa semua kan, malam-malam bulan puasa kan, taklah tiap-tiap malam, tapi ada waktu-waktu dia jadi imam, dia baca, dia jumpa ayat-ayat yang hak menyentuh kan. Ayat cerita tentang balasan neraka, hak nak kena pada orang yang buat dosa apa semua. Dia bila baca, dia baca tu, dia bukan baca mengapai aja. Dia baca tu, dia faham cerita tu dan dia menghayati ayat tu. Kan dia baca-baca tu tak boleh baca sebab nak sambung tak boleh, nak sambung tak boleh sebab tu jadi macam Sayyidina Abu Bakar ni selalu macam tu. Maka dia dipanggil rajulun buka, laki-laki yang kuat menangis. Tapi bila hari Nabi wafat, orang pergi hadap kat dia, dia tak menangis. Dia terbit keluar daripada rumah dia. Bila orang pergi hadap kat dia, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kamu tak tahu ke Nabi dah wafat?
Dia dengar berita Nabi wafat tu, dia sengak saja, dia tak kata apa, dia menangis, tidak apa, tidak. Dia pakai baju, dia keluar daripada rumah, dia berjalan debuk nak pergi rumah Nabi tu. Sampai di rumah Nabi ni, dia masuk kat pintu tu, dia nampak dah orang dah letak dah Nabi atas tangkin, atas katil ni. Dia sampai dia tengok tu, dia tak teriak lagi. Dia sampai dia buka kain hak tutup muka Nabi ni, dia buka, dia tengok muka Nabi ni, dia sebut bi abi anta wa ummi. Ni supah ni. Demi mak aku, demi bapa aku, demi mak aku, dia kata, aku tebus kamu dengan mereka ya Rasulullah. Maksud dia apa? Maksud dia, demi aku ni sayang mak aku sayang pak aku, tapi aku tak sanggup kehilangan kamu ya Rasulullah. Aku sayang kamu lebih daripada aku sayang mak dengan bapa aku. Itu maksud dia. Bi abi anta wa ummi. Sayyidina Abu Bakar ni, dia pergi dia buka, dia tengok muka Nabi dah wafat. Dia tengok muka Nabi ni, dia kata tu, wallahi bi abi anta wa ummi, demi mak, demi ayah aku sanggup hilang depa ni dua. Aku tak sanggup hilang kamu ya Rasulullah. Baru dia menangis. Bila Sayyidina Abu Bakar menangis di luar ni, tak tahu nak abang dah, dia jadi riuh rendah, dia jadi cemas, dia jadi macam-macam ni, macam mana ni Nabi tak ada ni. Siapa nak pimpin kita lepas ni? Kalau ada masalah kita nak tanya siapa lepas ni? Jadi anak ayam hilang induk. Jadi rasat habislah kita lepas ni. Maka teriak habis. Tu yang Sayyidina Abu Bakar bakit keluar berdiri di depan orang ramai yang ada di luar ni. Dia terus bagi satu kata-kata dia. Kalaulah sekiranya kamu sembah Muhammad, fa inna Muhammadan qad mata. Sesungguhnya Muhammad mati dah hari ni, dia kata. Wa in kana ya'budullah, tapi kalau sekiranya kamu sembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Allah hidup, Allah tak mati sampai bila-bila, dia kata. Ni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia orang yang macam tu. Jadi dia ni cukup dekat kedudukan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dah mai satu orang, balik kepada cerita hadis ni, mai satu orang habaq mimpi macam tu, dia minta izin dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, bagi saya cuba takbir mimpi ni, tengok macam mana. Maka Nabi pun bersabda kepada dia, takbirkanlah olehmu. Faqala amma dhullah fa dhullatul Islam, wa amma ma yantiqu minas samni wal asali fa huwa al-Quran linuhu wa halawatuh. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, adapun awan, maka takbirnya ialah awan Islam. Dia kata, mimpi kamu nampak awan mai tadi ni, awan tu umpama Islam, dia kata. Kerana awan itu sebenarnya nikmat daripada beberapa nikmat Tuhan. Dia kata, awan ni sebenarnya nikmat. Contoh awan ni nikmat. Kita kalau duduk negeri tak ada awan, apa jadi? Awan ni dialah yang jadi penapis kepada nu cahaya matahari nak mai kat kita ni. Dialah jadi pelindung, dia jadi duduk tahan tengah-tengah. Awan ni kalau tak ada, susah. Awan ni merupakan nikmat. Di antaranya dia kata, nikmat Tuhan ke atas ahli syurga. Tuan-tuan pernah dengar cerita orang yang bakal menjadi ahli syurga di padang mahsyar. Waktu semua orang duduk tengah panas terik di padang mahsyar ni, orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala hantar awan main naung mereka. Awan ni menjadi nikmat kepada orang yang bakal jadi ahli syurga. Satu. Dan begitu juga awan menjadi nikmat yang dikurnia Allah kepada Bani Israel. Ingat balik Bani Israel waktu mereka sesat di padang teh. Kita dah baca cerita ni dalam tafsir. Saya ingat di Masjid Tikam Batu pun dah jumpa, di Masjid Tuan Abdullah Tanah Liat pun dah jumpa ni. Cerita Bani Israel sesat di dalam padang teh. Dalam sesat tu Allah Subhanahu wa taala hantar mai awan, mai naung depa di atas depa, maka depa selamat daripada azab panas matahari. Maka awan menjadi nikmat. Dan begitu juga nikmat yang dikurnia Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu awan memayung Nabi pada masa dahulu daripada jadi Nabi. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam masa zaman dia duduk dalam perut mak lagi. Dia ni tak beranak keluar mai lagi, duduk dalam perut mak dia. Mana mak dia Aminah ni, mana mak Nabi Aminah pi, awan ikut ke atas kepala.
Bila Nabi SAW lahir di peringkat budak-budak, dia ikut pak penakan dia Abu Talib pergi meniaga di Syam. Masa perjalanan nak pergi ke Syam tu, sepanjang perjalanan awan duduk atas kepala, sedangkan Nabi umur baru belas tahun pada masa tu. Semua rombongan yang bersama dengan Nabi rasa pelik, pasal apa hari ni kita tak kena panai langsung, dan awan pula duk bergerak, duk ikut tang mana mereka pergi. Mereka berhenti, awan berhenti. Nabi Muhammad belum jadi Nabi, Allah dah tunjuk dah keistimewaan dia dipelihara sejak daripada kecil-kecil lagi. Maka awan menjadi nikmat ke atas Nabi SAW. Maka jadilah awan pemelihara daripada bermacam-macam mudarat. Begitu jugalah agama Islam memelihara ia akan orang yang memeluknya daripada macam-macam kemudaratan. Itulah yang kata Islam ni macam awan. Islam menyelamatkan kita daripada masuk neraka. Tuan-tuan, jangan buat pasal tuan-tuan. Mati kafir tak cium bau syurga. Kalau siapa mati kafir, na'udzubillah min dzalik. Siapa mati kafir tak cium bau syurga, kekal di neraka, khalidina fiha abada, kekal di neraka selama-lama. Kalau orang tanya, ustaz, orang yang mati kafir ni masuk neraka sampai bila? Sampai bila-bila. Kita tentu kita hidup lah ni dia ada hari penghabis dia. Setidak-tidaknya hari penghabis hari kiamat. Bagi orang yang tak ada kiamat, hari mati dia tu kiamat bagi dia. Dia mati tu kiamat bagi dia, hari penghabis bagi dia. Bagi orang yang panjang umur sehingga dia sempat jumpa kiamat betul, maka hari kiamat betul itu hari penghabis bagi dia. Kita hidup ni kok mana pun ada hari penghabis kita. Bila? Allah saja yang tahu, kita tak tahu. Ni dengan penyakit duk mela tuan-tuan, tak tahulah. Takut dengar. Sorang duk kena. Tak dengar umur muda lagi kena kanser pankreas, kena kanser usus, kena kanser lidah, kena kanser kulit, kena kanser, macam-macam penyakit tu ada. Yang penyakit ni semua duk tuju pergi ke hari penghabis kepada hidup manusia. Pokok pangkalnya manusia hidup lah, dia ada hari penghabis dia. Tapi hidup pula lepas mati ni, hidup pula di padang mahsyar tu, bangkit berhimpun di padang mahsyar tu, bangkit tak mati dah. Kalau orang Islam, dia mati dalam keadaan Islam, dia bangkit esok ni, kalau dia ada dosa, dia kena masuk neraka. Selepas ditebus segala dosa dia masuk syurga. Hak kita duk baca di Masjid Berdui Kepala Badan. Tapi kalau dia mati dalam keadaan tidak Islam, mati dalam keadaan terbatal Islam, mati dalam keadaan rosak Islam kerana perbuatan dia sendiri, maka dia hidup pula esok ni masuk neraka. Sampai bila-bila dia akan duduk neraka? Sampai bila-bila? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Islam menyelamatkan manusia daripada mudarat di hari akhirat. Masuk Islam, Allah pelihara kita. Begitu. Dan dapat nikmat dengan sebabnya, yakni dengan sebab Islam oleh orang mukmin dalam dunia dan di dalam negeri akhirat. Dengan kerana kita orang Islam, kita mengamalkan Islam, kita mati sebagai orang Islam, Allah pelihara kita dunia akhirat. Begitu. Dan ada pun barang yang titik daripada awan itu, ia minyak sapi dan madu itu, maka takbirnya ialah Al-Quranul Karim. Sina Abu Bakar, dia buat takbir macam tu. Awan tu Islam, hak menitik turun tu madu dengan minyak sapi, itulah Quran. Sina Abu Bakar kata. Maka Quran itu lembut dan manis. Lembut yakni mudah baca dan mudah hafaz. Lembut macam minyak sapi lah. Bila kita guna minyak gue di tepung jadi lembut. Maka Quran ni dia kata lembut. Lembut dalam maksud kata kita nak baca mudah, kita nak hafal pun mudah. Begitu. Dan manis yakni sedap lazat bagi orang yang membaca dan yang tahu ambil tadabbur akan maknanya, dan sedap pada orang yang mendengarnya. Ialah sebenar-benar makanan roh, dia kata. Quran ni dia kata macam madu, sedap. Sedap ni apa? Sedap baca. Ada orang dia baca Quran lazat. Lazat bila dia baca Quran tu, lazat. Dia tak sedap habis satu juzuk. Dan yang pastinya kalau orang baca sedap, kita dengar pun sedap. Tuan-tuan, kita pergi Mekah, semayang di Masjid Nabawi, Masjidil Haram.
Tok Imam dia baca panjang tak apa. Baca panjang tak apa. Kita duduk dengar ni dia sedap, tuan-tuan. Dia lazat. Bacaan orang yang qari, satu suara sedap. Yang kedua pula bacaan orang yang faham Quran. Dia baca tu kita dengar ni dia jadi tak berasa penat, tak berasa lama. Itu sebab sunat bila nak jadi imam ni, sunat orang yang qari, orang yang suara sedap. Pasal apa? Pasal dia tidak menyebabkan jadi fitnah pada makmum. Bila dia baca tak sedap ni, makmum dia bersergai dalam perut. Allah, dah lah baca tak sedap, pergi tarik surah panjang pula. Allah, dia jadi lagu tu, di belakang tu. Dia jadi mengkelan semua. Allah, dia kata tak ada siapa kan boleh pergi habang ke dia ni, baca pendek-pendek sudah lah. Jadi lagu tu, fitnah lah. Jadi fitnah. Tapi kalau baca sedap, ni makmum hak belakang ni, Allah, rokok dah sayang, baca panjang sikit apa. Macam tu. Quran ini mukjizat dia. Dia antara mukjizat dia ni bila orang yang baca tu sedap, orang yang dengar sedap. Begitu. Dan dia adalah sebenar-benar makanan roh. Tuan-tuan boleh bayang dah. Saya ramai kawan-kawan mai kata, ustaz, macam mana saya ni bukanlah nak jadi ustaz. Dia kata, tapi sekurang-kurangnya kalau boleh faham ayat Quran tak apa. Ramai tuan-tuan, engineer lah apalah semua ni kan. Dia teringin kalau boleh biar bila dengar ayat Quran tu dengar faham. Kan, jadi berasa sedap, berasa begitu. Teringin kan. Kita dengar orang cakap Arab pun kita rasa teringin. Ni pula dengar orang duk baca Quran, kalau kita fahamlah maksud dia. Ui, begitu. Dia makanan roh. Dia kata telah berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran pada madu itu. Firman dia fihi syifa'ul linnas. Maksudnya pada madu itu, yakni pada Quran itu, pada madu itu ubat bagi manusia. Quran tu syifa, penawar bagi manusia. Itu sebab orang kata bila kita baca Quran ni, satu dia jadi penawar pada penyakit hati kita. Penyakit hati apa dia? Dengki, buruk sangka, ni semua penyakit hati lah. Bila kita baca Quran, kita faham maksud Quran, kita rasalah sifat-sifat tu tak layak ada dalam diri kita. Nuh dia kata, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Kan? Wahai orang yang beriman, janganlah seorang daripada kamu mengolok-olok, menghina seorang yang lain. Dan janganlah orang perempuan di kalangan kamu memperolok-olok, buat main-main dan menghina satu perempuan yang lain. Kerana takut orang yang kita duk olok-olok, duk hina tu lebih baik daripada mereka. Takut. Kita bercakap sedap mulut, kita nak kata ke siapa kita nak kata. Kita bercakap sedap mulut, toh ke di sisi Allah, orang yang kita duk kata tu kedudukan lebih mulia di sisi Allah daripada kita. Allah sebut macam tu dalam Quran. Jadi bila kita baca ayat tu dalam keadaan kita faham, dia rasa injection mai di hati. Rasa rup kata, kita merasa kita duk hina orang banyak sangat. Kita dengar yang tu kita rasa kata mai. Kita sah. Kita tak tahu. Dan saya selalu buat contoh kisah wali Allah satu zaman dulu. Dia lalu tepi sungai Dajlah. Dia nampak ada satu laki-laki, satu perempuan. Kan? Laki-laki ni tua dah. Duduk dengan satu perempuan yang agak muda, duduk sembang tepi sungai. Dia bila tengok-tengok ni, zup lintas dalam hati dia. Dia kata, perangai tak elok dah, tua dah, duduk merendak lagi. Dan teringat tak elok, kan? Tengok tu zup kata, manusia zup kata, tua dah, duduk buat perangai duduk. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba dalam sungai tu hanyut mai beberapa orang lemah dalam sungai. Jadi depan mata, duk lemah tenggelam timbul dalam sungai. Kawan ni hak tua tadi, hak duk dengan perempuan tepi sungai ni, dia terus terjun dalam sungai, dia pergi tarik orang naik seorang daripada lemah dalam sungai. Tinggal seorang lagi. Dia kata dekat kawan ni, dekat wali ni, dia kata, aku dah selamatkan berapa orang dah daripada sungai, daripada hanyut dalam sungai ni, tinggal seorang lagi, hampir selamatkan dia. Dia kata, tak bolehlah, saya tak pandai berenang. Dia kata, tak apa, tak pandai, dia ni turun pergi, dia naik juga seorang.
Habis tu kawan ni kata dekat wali ni, dia kata menyelamatkan orang daripada lemah dalam sungai lebih mudah, dia kata, daripada nak menyelamatkan orang yang lemah di dalam buruk sangka dalam diri. Dia kata, terkejut dia ni. Satu pengajaran mai dekat dia. Dia kata sebenarnya ni, dia kata saudara aku, kami sedang berbincang tentang masalah keluarga kami. Dia kata, itu dia. Soal benda tu tidak sahih, tidak mai daripada hadis yang sahih, tetapi dia satu riwayat yang mengkisahkan tentang kisah awliya Allah, tentang wali-wali Allah. Pengajaran boleh ambil. Pengajaran boleh ambil. Nak selamat orang lemah lah sungai senang. Dia kata benda tu pandai berenang, turun pi rengkia, apa nama, tarik dia bawa naik apa semua, Allah izin boleh-boleh lah. Tapi nak selamat orang daripada sifat buruk sangka yang ada dalam diri susah. Dia kata nak ubah sikap orang, tuan-tuan. Kita ada anak seorang, lihat macam apa dia anak kita seorang ni, marah-marah dah, nasihat tak jadi, pukul balon tak jadi apa, dia duk buat bengkiang, dia duk buat dia punya jenuh kita. Nak ubah sikap anak hak seorang ni, kita tak berani nak janji dengan orang, kata aku bagi 3 bulan aku nak ubah sikap dia, tak boleh, tuan-tuan. 3 tahun pun belum tentu kita boleh ubah, 30 tahun pun belum tentu kita boleh ubah. Nak ubah sikap orang tak susah. Tapi kita nak ubah rumah kita daripada Tersigelugong nak pindah main Matang Puluh senang. Nampak? Ini benda dia. Jadi bila kita baca Quran, ayat-ayat yang macam ni, dia jadi penawar kat kita. Kita ubat sendirilah penyakit yang ada dalam diri kita. Ya, aku ni banyak sungguh buruk sangka dalam diri. Astagfirullahaladzim, minta ampun kat Tuhan lah. Tak berhak kita nak buruk sangka dekat orang, kerana kita tak tahu hakikat diri orang tu sebenarnya, kecuali depan mata kita dia main tunggang harap. Itu lain cerita. Begitu. Baik, dia kata, dan pada Quran itu barang yang jadi ubat hati, dia kata. Dan kata Sayyidina Abu Bakar lagi, wa ammal mustakthir wal mustaqil fa huwal mustakthiru minal Quran wal mustaqillu minhu. Maksud dia, dan ada pun yang mengambil banyak dan mengambil sikit tadi ni, maka takbirnya iaitu ada yang banyak mengambil daripada Quran dan yang mengambil sikit daripadanya. Kerana Quran itu boleh diumpamakan sebagai laut, banyak ilmu di dalamnya dan macam-macam ubat ada padanya. Maka siapa yang kuat menyelam di dalamnya, nescaya banyaklah ilmu dapat daripadanya. Dan siapa kuat tadabbur dan berbuat ibadah dengan dia, nescaya banyaklah penyakit hati yang sembuh pada dirinya. Maka dapatlah masing-masing bahagian atas kadar banyak sikit mengambil isi Quran, turut kadar usahanya. Itu dia. Tu maksud hak orang piduk tadah madu tadi, hak dapat banyak, hak dapat sikit. Maksudnya orang dengan Quran ni pun macam tu. Ada orang dia sungguh-sungguh dengan mengaji agama ni, maka banyaklah Tuhan bagi kat dia. Ada orang mengaji main-main macam tu saja, Tuhan bagilah patut padan dengan kadar usaha dia, Tuhan bagi kat dia. Maka kata Sayyidina Abu Bakar lagi, wa amma sabab alwasilu minas samai ila al-ardi fa huwa al-haq allazi anta alayhi fa akhadta bihi fa yu'lika Allah. Maka ada pula tali yang berhubung daripada langit kepada bumi, maka takdirnya iaitu agama Islam yang engkau berpegang atasnya ya Rasulullah. Maka telah Tuhan hamba ambil Islam itu, kembang akan dia dan siarkan seluruh alam supaya orang memeluknya, sehingga jadilah dengan sebab Islam meninggi Allah Ta'ala atas akan makam Tuhan hamba, yakni Nabi Muhammad SAW itu. Tali juntai turun tu, itu Islam, dia kata. Nabi pegang Islam, Nabi bawa Islam ke seluruh dunia. Maka dia kata dengan kerana buat kerja Islam ni, Allah angkat naik bagi tinggi. Begitu. Maka tiada seorang yang boleh mengatasi Tuhan hamba, sama ada dalam dunia ataupun akhirat. Summa ya'khudhu bihi rajulun akhar faya'lu bihi, summa ya'khudhu ba'dahu rajulun akhar faya'lu bihi, summa ya'khudhu rajulun akhar fayanqati'u bihi, summa yusalu lahu faya'lu. Kemudian mengambil pegang tali itu oleh seorang laki-laki lain daripada Tuhan hamba, maka naik tinggi pula ia. Maka ditafsirkan laki-laki itu iaitu Abu Bakar As-Siddiq sendiri. Lepas Nabi mati, Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar pula pegang Islam yang Nabi bawa, dia pula naik tinggi begitu. Kerana dia orang yang menjadi pengurus agama, yakni jadi khalifah Nabi kemudian daripada wafat Nabi. Kemudian kata Abu Bakar lagi,
Kemudian daripada itu, ambil dengan tali itu oleh laki-laki lain. Kemudian daripada laki-laki tadi, maka tinggilah ia dengan sebabnya. Ditafsirkan laki-laki yang kedua itu Umar Al-Khattab, kerana dia khalifah Nabi yang kedua. Kata Abu Bakar lagi, kemudian daripada itu, ambil tali itu oleh laki-laki yang ketiga. Maka jadi putus tali itu dengan sebab dia. Kemudian dihubung balik tali itu. Maka tinggilah pula ia. Maka ditafsir orang laki-laki yang ketiga itu Sayyidina Osman bin Affan. Kerana pada masa Osman jadi khalifah, telah diturunkan, yakni digulingkan orang dengan keras, iaitu dibunuh orang. Kemudian digantikan orang dengan kerabatnya. Maka jadilah dihubung kembali khalifah itu kepadanya. Itu takbir kepada mimpi laki-laki tadi. Maka kata Sayyidina Abu Bakar lagi, ai Rasulullah, la tuhaddithuni asabtu aw akhta'tu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, asabta ba'dan wa akhta'ta ba'dan. Maksudnya, ya Rasulullah, demi sesungguhnya sekiranya Tuan hamba bagi khabar kepada hamba, adakah betul takbir hamba itu ataupun salah? Lepas Sayyidina Abu Bakar takbir mimpi tadi, kan? Lepas dah dia terang maksud mimpi itu, dia pun tanya dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, betul tak betul apa yang saya kata tadi? Bila didengar Nabi SAW pertanyaan Abu Bakar itu, maka Nabi menjawab. Sabda Nabi SAW adalah takbir mimpi yang kamu takbir itu ada betul setengah dan sudah tersalah setengah. Taklah semuanya betul. Bila dah Nabi dengar, Nabi kata ada betul, ada tak betul. Hak kamu takbir tadi ni ada betul, tapi ada tak betul. Bulan depan kita tengok apa yang betul dan apa yang tak betul. Wallahu a'lam. Bab ni lah, bab besar ni kita sambung pada bulan depan. Kemudian kita akan sambung jilid yang sama, muka surat 41. Saya dah tengok-tengok dah. Jilid yang berikutnya ni ialah Abwabus Syahadat. Abwabus Syahadat maksudnya bab tentang saksi-saksi, kan? Bila dilaksanakan undang-undang Islam, misalnya dia perlu kepada saksi. Saksi ini orang macam mana? Benda ni kita perlu tahu. Saksi ni orang yang macam mana? Dalam perbahasan dia ada saksi baik, dia ada saksi tak baik. Ada saksi yang kesaksian dia boleh diterima, ada saksi yang kesaksian dia ditolak. Jadi bila kita baca bab ni, apa yang perlu kita buat ialah kita tu kena bagi jadi kita ni orang yang kalau jadi saksi, saksi yang diterima, kan? Jadi kadang-kadang kita ni bercakap Islam okey, bercakap kata nak kepada Islam ni okey, tapi dalam diri kita ada beberapa benda yang tak melayakkan kita jadi saksi. Cakap bohong misalnya. Semangat dengan Islam ni tak sekira, tapi bohong duduk di mulut, tak mau juga. Benda-benda macam ni mencacatkan kesaksian seseorang. Jadi kalau orang tu orang baik sungguh, bukan baik menyamar, bukan buat-buat baik dah, dia memang baik sungguh, Allah kenal dia orang baik, dia akan ada ciri-ciri untuk menjadi saksi yang baik. Jadi bila kita baca, apa yang perlu kita buat ialah ambil i'tibar. Dan jadi saya nampak tajuk tu adalah tajuk yang penting. Jadi kita habis juzuk kita baca ni, kita akan pergi muka surat yang berikutnya, iaitu Abwabus Syahadat. Dia tak banyak lah. Abwabus Syahadat ni saya ingat kurang daripada 10 helai macam tu. Lepas tu dia masuk Abwabuz Zuhdi, iaitu bab yang menceritakan tentang Islam suruh kita ni biar zuhud. Zuhud ni kita dah baca masjid dulu, masjid Bayan Baru apa dulu ni. Islam suruh kita ni zuhud. Zuhud dalam maksud kata, kalau sekiranya kita ni duit ringgit banyak, ada juta-juta pun, kita tak jadi sombong. Sebaliknya kita tawaduk dengan orang. Kan Sayyidina Abu Bakar kaya raya, kan Sayyidina Abu Bakar kaya raya tapi tak sombong. Jadi kalau ditakdirkan Allah bagi kat kita kelebihan masa hidup atas dunia, kita tidak sombong. Maka itu dia panggil bab zuhud, iaitu bab nak latih diri kita macam mana nak jadi rendah diri, kan? Pasal kebiasaan manusia bila lebih sombong, lebih ilmu sombong, lebih duit sombong, lebih segak sombong, lebih nak jadi sombong. Maka Islam kata tak mau macam tu.
Tuhan bagi lebih apapun, kelebihan itu anugerah Allah yang sepatutnya kita lebih syukur kepada Allah. Tuan-tuan, kita kalau kita mengaji Islam ni, mengaji betul ya, mengaji betul-betul ikut lagu Quran kata, ikut lagu hadis kata, aman, dunia ni aman. Masalah kita ni satu, tak mengaji. Masalah yang kedua, mengaji tapi tak beramal, kan? Jadi susah. Bila tak mengaji langsung, dia peraja di mata, bersultan di hati. Dia membujung lalu melentang patah. Bila mengaji tapi tak amal ni, dia jadi kerah hati. Dia tahu benda dia buat salah, tapi dia loranduk buat juga. Kerah hati. Yang semua benda ni membawa kepada buruk pada diri kita semua. Nah, mudah-mudahanlah bila kita mengaji ini memberi kebaikan kepada kita semua, insyaAllah. Yang baik itu daripada Allah, tak baik itu silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana illa allazina amanu tawasaw bil haqq. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.